Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Selamat datang, welcome ke dalam salah satu podcast video bersama dengan saya Erman Taib dan bersama dengan tetamu-tetamu jemputan saya sudah tentu membincangkan tajuk-tajuk yang sensasi, tajuk-tajuk pembelajaran yang berkait rapat dengan kewangan dan hartanah. So bersama saya dalam video ini tuan-tuan dan puan-puan iaitu satu jemputan special, satu jemputan yang cukup istimewa yang akan membincangkan, yang akan membicarakan, yang akan kita borakkan segala sudut pandang aspek tentang pelaburan hartanah lelong. Baik, sekiranya anda mempunyai persoalan, ada sudut pandang yang ingin anda tanya, yang ingin anda belajar dan ingin mengetahui potensi anda dalam pelaburan hartanah lelong, dia steady, dia macam ni. So dengan itu tuan-tuan dan puan bersama dengan saya Abang Ishak Had. Salam sikit bang. Salam sikit kita sebelum kita mulakan perbualan dan perbincangan panjang kita tentang dunia hartanah lelong. Tapi sebelum tu bang, ya macam biasalah sebelum orang kalau dari kita sudut dunia lelong ni, dunia ejen hartanah, dan sudah tentu ramai yang sudah mengenali siapa ni Tuan Ishak Had. So sebagai pemula bicara, manisnya, eloknya saya berikan ruang dulu kepada Abang Ishak untuk perkenalkan diri. Silakan bang. Assalamualaikum. Terima kasih Cik Erman. Nama saya Ishak bin Had lah. Seorang pelong lesen, ejen hartanah juga, dan juga pelabuh hartanah lah. So dalam hartanah ni dah lebih dekat 20 tahun lah. Rasanya dah lama kan. Dan speciality saya dalam hartanah lelong lah. So memang orang cakap makanan lah. Orang kata apa, menu harian dia tu. Menu harian baik sarapan, baik makan tengah hari, baik makan malam, semua cerita pasal lelong aja. Angkat telefon lelong, jawab mesej pun lelong, pergi buat kerja pun pasal berkenaan dengan lelong. Tambah satu lagi bang. Abang Ishak Had ni juga tuan-tuan dan puan guys, dia juga merupakan seorang pesuruh jaya sumpah. Kan, commissioner for oath. Jadi siapa-siapa yang memerlukan untuk sumpah dokumen dan sebagainya boleh hubungi Abang Ishak. Itu saya panggil extra service lah kepada kawan-kawan, kepada komuniti lah. Kita orang datang untuk tujuan untuk suruh sumpah tu kita buat sekali lah. Yalah. Servis tu ada juga lah kan. Tapi yang utamanya iaitu semua berkaitan dengan lelong. Especially bukan saja beliau Abang Ishak ni sebagai individu yang suka buat pelaburan lelong, dia juga merupakan seorang ejen hartanah lelong yang cukup terkenal, yang cukup famous. Kalau siapa-siapa nak cari unit lelong ke apa semua, sama ada tahu unit sendiri, minta tolong Abang Ishak uruskan, atau dia sendiri yang boleh recommend kan. Okey man, kau nak cari rumah mana apa semua, okey man, kau beli rumah ni, kau tak payah cerita banyak, kau tunggu beli je. Sebab itulah saya memang sangat-sangat kagum dan juga sangat-sangat admire lah. Ini salah seorang Tok Guru inspirasi saya dalam pelaburan hartanah lelong kan, dan dia juga bertanggungjawab tuan-tuan dan puan, di antara salah satu investment saya dalam dunia lelong. Inilah ejennya. Dan alhamdulillah bang alhamdulillah dah selesai pun rumah tu bang. Dapat duit dah. Alhamdulillah dapat duit dah. Tinggal nak belanja Menara KL lah. Itu pun tunggu dia banyak dah. Alamak. Masa tu kisah dia sebelum kita masuk cerita borak pasal ni lah kan, detail pasal lelong ni kan. Nak cerita sikit lah untuk menunjukkan yang mana saya sangat-sangat bersyukur, terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi kepada Abang Ishak ni. So saya cakap dengan Abang Ishak kan, Abang Ishak kalau ada unit-unit kan, kalau ada listing best-best lelong, bagi tahulah, nak juga selit buat investment satu, sambil-sambil saya buat investment subsale lah. So tiba-tiba satu hari tu Abang Ishak pun bagi telefon saya, man, ready man deposit. Pasal apa? Ni ada satu unit best ni dekat Bandar Tasik Puteri Rawang. Kan? Sebuah rumah semi-D berkeluasan lebih kurang 3,000 square feet. Dia pun hantar gambar rumah tu. Ingat lagi abang hantar kan? Mak kau tengok rumah ni cantik tak? Alamak, rupa dia memang buruk betul.
Tapi kami sebagai pelabur ni kami faham maksud cantik, maksud handsome tu potensi yang kita boleh buat daripada tu. Kita membeli potensi lah. Itu kata tu lain bang. Mata investor ni memang lain. Kita bukan tengok seadanya sekarang. Kita tengok apa potensi pendapatan kita boleh buat daripada apa yang kita lihat sekarang tu. So rumah tu dia hantar gambar. Saya bukan lihat secara emosi, tengok okey bang, apa data dia. Abang Ishak pun share, okey market value kawasan ni berapa, asking price kawasan ni berapa. So lebih kurang dalam 300.5 ke 380 asking price ketika itu. So rumah yang saya dapat ni, yang Abang Ishak recommend ni, iaitu sebuah rumah yang di reserve price kan pada harga 243,000. Betul. Kan masa tu kan ingat lagi kan 243,000. Murah sangat. Murah sangat kan. Saya kata alamak bang, jalan terus. Sekarang tapi tak dapat sungguh, tapi sungguh memang saya sendiri pun tak sempat, tak berkesempatan nak prepare apa bank draft, nak pergi lelong, tak ada. Inilah ejennya yang bertugas dan membantu tu. So pergilah bida. Masa tu ada seorang pembida lain, somehow pembida tu nak jadi rezeki, dia nak reserve price. Kan bila pentadbir pelelong tu naikkan sikit, dia last kita lock pada harga 250. Pendek cerita bang, saya dah buat rumah tu balik, rumah kosong. Rumah tak ada orang, tak payah tunggu dapat kunci pun, mana ada kunci nak bagi kan. Tak selesai bayar pun saya dah masuk rumah tu, dah buat, dah handsomekan balik apa semua. So bila dapat je, dah selesai dokumen pindah milik, terus saya jual. Dan alhamdulillah bang, dapat jual pada harga 380. Alhamdulillah. Itulah nak kata tu potensi. Itu baru satu cerita tuan-tuan puan. Nak bagi tahu yang berada bersama saya ni, Abang Ishak ni mempunyai pengalaman yang terlalu banyak sebagai seorang pelelong, pelabur hartanah lelong dan juga ejen hartanah lelong. Baik. Okey bang, kita mulakan kita punya perbualan tentang lelong Sebelum kita masuk tentang cerita pasal ni lah, pasal orang nak start melabur apa semua kan, dan sudah tentu saya dapat rasakan ramai orang kan yang berminat dan mula dah melihat potensi masing-masing dalam dunia lelong. Okey, kita nak mulakan dengan tajuk persoalannya. Kenapa satu hartanah tu kena lelong bang? Okay, soalan yang menarik tu Cik Iman. Yelah. Kebanyakan pun saya jumpa orang pun semua tanya soalan yang sama. Kan, kita sebagai pelabur lelong seronok lah. Kita nak bida rumah tersebut. Tapi orang yang buat pinjaman, yang dapatkan rumah tu, yang beli, duduk, kenapa rumah dia kena lelong bang? Dia pertama kali rumah yang kena lelong ni biasa kebanyakan lah 90% rakyat Malaysia ni ambil pinjaman ataupun loan lah kan. So jadinya bila tak bayar untuk certain amount, contohnya 6 bulan atau ke setahun kan, tak bayar pinjaman. Dia ada benchmark ke bang? Berapa bulan yang kalau kita letakkan sebagai yang bank berpotensi untuk lelong tu? Paling cepat sekarang 3 bulan. 3 bulan tak bayar dia dah kuat kuasa kan. 3 bulan. Mungkin salah satu cara bank tu dia nak dapatkan balik dia punya bayaran lah. Contoh dia buat 3 bulan bank tu. Tak nak bagi tahu bank mana lah. Cuma 3 bulan. Memang kita orang pun terkejut kan. 3 bulan tunggak je terus lelong. Yes, lelong. So bila hari lelong tu 90% call off. Sebab 3 bulan kan orang terkejut. Okey lah bagi bayar je lah. Sebab tu tak banyak kan. So paling cepat 3 bulan lah. Paling lama pun bertahun. Baru dia buat tindakan lelong. Ada Ada. Okey. Antara jenis pinjaman kan, kita tahu ada lebih kurang 3 jenis pinjaman kan. Ada yang pinjaman menggunakan government, ada yang pinjaman gunakan bank, dan ada yang mungkin pinjaman menggunakan pinjaman wang belesin. Gitulah. Abang Long. Abang Long lah. Yang ketiga tu kita lupakan lah. Ada juga kisah-kisah yang ngeri kita dengar kan. Ada kisah bang orang beli rumah gunakan ni lah, dia buat loan dengan bank pun tak lepas. Lala dia pergi kepada pinjaman wang belesin, bagi pula 300,000. Sekali tengok rupanya dia punya pemegang gadaiannya Along tu. Okey. Kalau kata orang yang berhutang kerajaan, biasanya berapa lamakah LPPSA buat lelongan? Kerajaan lama. Ada setengah-setengah kes 3 tahun, 4 tahun tak bayar pun tak lelong lagi. Tak lelong lagi. 10 tahun pun ada. So masa sekarang ni banyak lah. Sejak tahun 2016 sampai sekarang. So lelongan daripada pihak LPPSA banyak. Banyak. Sebelum ni tak pernah dengar. Ini kira macam LPPSA ni baru sikit lah. Sebelum ni jarang. Sebelum ni jarang. So mungkin ni salah satu cara kerajaan untuk recover balik lah kan. Dah bagi duit tapi tak dapat collect kan. So kebanyakan kalau kerja kerajaan ni yang banyak yang defaulter pegawai polis ataupun tentera lah. Ini memang majoriti macam tu.
Kenapa bang? Ada sebab? So tentera dia servis contohnya, dia servis kalau dia masuk 18 tahun, 40 tahun dia dah pencen. Kan? So dia balik kampung, dia tinggal je kan. Berhenti kan. So dia ingat tak apalah biar jelah kan. Santai dia pun tak ada pendapatan lain kan. Sementara nak tunggu 55 kan, pencen baru dapat 55 kan. So 40 ke 55 dah berapa tahun? Dah 15 tahun kan. Yalah. So dia biar je. Biar je. Yalah, lantak lah malah nak fikir kan. So kadang-kadang bila kita tengok IC T kan, T tentera lah kan. So kalau polis dia ada apa? P kan? Mungkin lah tak boleh tahu lah. Maknanya majoriti macam tu. So kita faham lah kalau government memang lama dan rumah yang dilalong biasanya kosong lah. Jarang ada masalah untuk buat vacant position lah. Bagi rumah lama tinggal tiang. Mana tak yang pening nak buat pemilikan kosong kan. Memang kosong rumah dah. Tapi sungguh bang, yang rumah yang abang introduce kat saya tu, yang saya berjaya buat duit tu, memang loan LPPSA. Dan dia tak kisah. Tapi indahnya kita yang membeli rumah lelong LPPSA ni, kita tak risau pasal masa. Ya betul. LPPSA jadi tak kisah, asalkan dah ada pembida, berapa lama ambil masa tapi dia punya kerjasama tu agak tak berapa handsome sikit lah. Jadi lambat dia lah. Kadang lapse kan. Kadang-kadang masa yang dia beri tu 90 ke 120 hari kan. Kalau LPPSA 120 hari confirm lah. Kadang-kadang lapse kan sebab mungkin hak tanah tu belum ada perfection dah, itu ini macam-macam. Tapi bila kita minta extension tak ada interest pun. LPPSA kadang yang terbaru saya buat setahun baru boleh tukar nama. Tapi extension tu tak ada apa-apa interest. Tak ada pun. Itu yang baiknya lah. Yalah. Cukai semua dia cover. Itu best lah. Itu kalau unit yang dilelong bawah pinjaman LPPSA. Kalau unit yang di bawah pinjaman bank, so bab kata abang tadi tu, seminimum 3 bulan pun bank tu dah excited dah nak buat ni dah, jualan stress selling kan. Maksudnya penjualan secara paksaan ataupun jualan lelong. Baik. So pada saya lah bang, kenapa bank ada kuasa begitu tau, malahan LPPSA sekalipun. Iaitu kita kena faham, bila kita buat loan ni, kita ada kita nak buat loan tu, kita nak buat pinjaman kan bang kan, kita nak buat pinjaman. So bila kita nak buat pinjaman, pada mata bank, apakah security pada bank untuk pinjaman tu? Yelah, beli rumah kan mahal, 300,000, 400,000, 500,000, macam-macam nilai kan. So pada bank, aku nak bagi pinjam 500,000 ni, apa security ada? So kita yang bagi dekat bank tu, kita lah yang dinamakan sebagai penggadai. Kan, kita menggadaikan hartanah tu kepada bank dengan jaminan pada pinjaman yang diberikan tu. Sebab tu dalam lelongan, orang tuan rumah yang meminjam tu kita panggil penggadai, bank tu selaku pemegang gadaian. Kan, so mengikut kanun tanah negara, kan, kalau selaku kuasa pemegang gadaian, bila mana perjanjian tidak dipenuhi dengan baik, maka kuasa pemegang gadaian boleh menjalankan lelongan supaya dia nak dapat balik dia punya principal loan dia. Tak kira lah interest 30 tahun apa semua, tak adalah. Dia cut off sekadar tarikh bila mana hari terakhir dikira berapa sekadar yang dihutang, itulah hutang yang dia cuba kejar. Bank hanya menuntut hak dia je kan. Kalau ada lebihan, dia akan pulangkan balik kepada borrower lah. So ada juga kes yang macam yang terbaru lah kan. Pinjaman balance lagi 50,000 je. Kan. Tapi dia lelongkan pada harga dekat 500,000. So bank hanya menuntut 50,000 je. Kan. So baki tu dia akan bagi balik lah kepada borrower peminjam. Kalau ikut market value rumah tu dah 500,000 lah. 500,000 dapat bida, dapat jual. Dapat aja. So bayangkan lelong ni bukan satu benda yang kita orang kata bukanlah semuanya buruk kata kepada peminjam tu, kepada owner tu. Betul. Ada kes di mana principal baki pinjaman tu 50,000. So dia lelong at market value, ada pembida. Kan ada pula peminat pada market value. Mungkin dia beli nak duduk, kan, duduk dekat rumah mak dia, lokasi dan sebagainya. 500,000. So bank tak ada right nak ambil 500,000 tu. Dia hanya ada right sekadar baki principal. Ambil apa yang dia berhak saja. Ini adalah arahan bank negara. So bank kena comply dengan apa yang bank negara punya. Yalah. Jadi directionnya adalah bank motivation ataupun objektif sebenar bukannya nak semangat nak suruh lelong rumah orang, keluarkan orang apa semua, tidak. Tapi tujuannya dia nak dapat balik principal dia cepat. Yes. Kan, dengan stress selling tu lah. Bank dia kena maintain dia punya NPL. Sebab NPL ni bank negara dah tetapkan. Contoh
Setengah bank kena ada NPL contohnya 2 ataupun 3%. Kan daripada keseluruhan dia punya loan loan lah kan. Jadi bank kena make sure NPL ni dalam range macam tu saja. Tapi kalau lebih, apa option yang bank ada? So dia kena dispose dia punya asset. So salah satu kaedahnya adalah dia kalau kita nak faham NPL ni kan, iaitu non-performing loan kan. Betul. Contoh bang daripada RM100 yang pergi, kan RM100 bagi pinjam, kalau RM100 datang balik, maksudnya tak adalah NPL, kosong lah. Tak ada. Kan cantik lah bayar kan. Semua peminjam cantik. Dia buat kata apa screening apa dulu pun cantik. Betul. Tapi bank negara bagi cushion sikit dalam 2 ke 3%. Maksudnya RM100 pergi, RM97 je datang balik. Yes, betul. So dia punya ruang tu dalam 2 ke 3%, iaitu di antara RM2-3 tadilah daripada RM100 sebagai contoh. Okey, sekarang ni bank jalankan lelongan terhadap satu rumah kan. Dia kejar kan, bank pun yelah bukannya terus nak lelong. Dia ada juga hantar mesej. Kan dia hantar mesej, dia hantar surat. Telefon, dia hantar surat. Kena bang kalau telefon kan. Assalamualaikum, saya nak tanya pasal loan rumah. Kau sabar boleh tak? Aku ada duit aku bayar lah. Salah, kena marah balik. Dia marah pula balik kan. Kena pula yang call tu manusia. Ya, betul. Yang ada emosi kan. Kau sound aku ni okay fine. Terus dia jalankan lelongan. Padahal benda tu boleh dibincang dengan baik. Mungkin dalam keadaan orang yang asal rumah dia nak kena lelong tu, mungkin kalau betul-betul dia serah diri orang kata kan, pergi kat bank minta maaf lah, boleh tak saya reschedule? Betul. Boleh tak saya itulah kebanyakan yang public ataupun orang ramai tak tahu. Sebenarnya bank dia memberi ruang lagi untuk kita pergi berbincang. Betul. Kan apa option yang terbaik. Kan. Contohlah saya bagi contoh, kalau kita buat pinjaman bulanan bayar RM1,000. Kan. Tapi mungkin contoh keadaan semasa tu kan, semasa COVID, kerja pun tak menentu kan. So kita jangan lari. Jangan lari pada masalah. Pergi jumpa pihak bank, mungkin cakap kat pegawai bank, saya mampu bayar 500 je. Kan. Bank memang mengalukan benda tu. Dia memang kalau boleh, auction ni adalah last resort. Jalan terakhir lah. Jalan terakhir. Sebab auction ni, dia kalau nak auction, dia proses dia Tuan Rahman pun tahu kan, kita sebagai pelelong kan, sebelum hartanah tu nak pergi lelong, dia ada beberapa peringkat yang dia kena lalu. Betul kan. Contoh kalau rumah tu dah ada geran kan, dia kena hearing, dia kena panggil lawyer, dia kena panggil banker, dia kena panggil borrower, bagi mahkamah sit down dengan timbalan pendaftar kan. So masa hearing tu semua parti ni kena ada. Kalau tak ada, tak boleh kan? Tak boleh, benda tu tak boleh jualan. So proses nak melelong satu-satu hartanah tu bukannya mudah. Itu yang bank cakap, daripada pergi ke mahkamah untuk dilelong yang kena tunggu lama, baik dia panggil peminjam, bincang apa solution yang terbaik. Kan, solution mungkin restructuring. Even pada pejabat tanah pun dia bukan terus setuju untuk lelong. Betul. Dia tengok juga keadaan borrower tu kan. Kena kalau borrower tu bagi kerjasama dengan baik, kan pergi dengan hearing tu kan, maksudnya adalah sudut pandang, mungkin advice daripada pejabat tanah, okey tak apa, bagi ruang sikit 1-2 bulan untuk at least dia bayar tunggakan sikit, macam itulah kan. Betul. Even pada bank pun dia bukan satu proses yang seronok untuk bank lalui. Kerana dia melibatkan komitmen, stres, dan juga satu lagi yang paling besar, kos. Betul. Kan, semua tu kena bayar. Betul lah. Saya ada kawan yang kerja bahagian collection kan, bahagian lelong lah dekat bank ni. Dia cakap kalau hartanah tu kena lelong, dia pening. Sebab apa? Dia nak kena menghadap banyak parti kan. Actually kalau menghadap mahkamah atau pejabat tanah. Sebab mahkamah atau pejabat tanah, dia kalau boleh macam mana pun, dia side borrower. Dia cuba nak defend borrower. Cuba awak usahakan pertahankan rumah ni kan tu. Kalau contohlah kalau orang bank bagi dokumen yang tak cukup, dia reject macam tu je. Kan. So jadi bunyilah tak nak mudahkan proses lelongan tu kan. Tak nak mudahkan, dia tak nak lelongkan aset-aset orang tingkat peminjam ni. Dia nak cari solution untuk selamatkan. Yalah. Okey, kita lihat perbincangan kita dah makin menarik ni Abang Ishak, tapi kita rehat sekejap untuk kami minum air sikit untuk kita orang kata apa, basahkan tekak untuk teruskan perbincangan kita dalam potensi dunia hartanah lelong. Kita rehat sekejap. Bin Taib,
So kalau diikutkan pada bagaimana bermulanya saya dalam pelaburan hartanah ni semenjak 2009 dahulu lagi. Masa tu masa tu saya baru habis karier saya sebagai seorang pensyarah. So saya tercari-carilah apa satu kerjaya ataupun apakah satu pelaburan yang boleh bantu saya dalam keadaan saya boleh banyak masalah yang saya nak selesai dan macam-macam impian yang saya nak capai. So daripada situ saya jumpalah satu pelaburan ni namanya Pelaburan Hartanah. So pergi kursus kan. Masa tu adalah kursus 2 hari. Tak silap saya satu kursus tentang seminar pelaburan hartanah. Dia ceritakan asas macam mana nak buat. So daripada bila lepas dah attend kursus tu pada 2009 ni, lama dulu, maksudnya tak ramai orang kita tahu tentang pelaburan hartanah ni. So malahan kalau kirakan masa zaman tu ejen hartanah pun kita sebut sekarang Perunding Hartanah kan. Ejen hartanah masa tu pun susah nak jumpa orang Melayu sebagai seorang ejen hartanah pada ketika itu. Tapi tak apalah, kita mulalah pelan-pelan. So saya mulakan sebagai satu pelaburan pertama saya, sebuah apartmen kecil medium cost dekat Bandar Buruh Bangi Seksyen 7. Nama dia apartmen Seri Tanjung. So alhamdulillah masa tu owner nak jual 110,000. So bincang-bincang dengan owner, negotiate, so dapat beli pada harga 90,000. So bila dah beli tu pada harga 90,000, alhamdulillah kita dapatlah peluang untuk buat cash flow tiap-tiap bulan. Kita rasakan duit RM200 lah sebagai permulaan yang awal kan, yang kecil kan. So alhamdulillah dah terjual dah baru ni pada harga 180,000. So daripada situ kita lihatkan bagaimana dalam pelaburan hartanah ni, dalam keadaan yang kita boleh buat duit, masa yang sama bulanan cash flow pun dia dapat improve. Daripada situlah kita nampak contohnya setiap-tiap tahun daripada situ kita belajar lagi, pergi kursus, pergi seminar, beli video, malahan video-video daripada luar negara cerita pasal pelaburan, bagaimana strategi, bagaimana nak kemaskan. Daripada situ kita buat. So bila buat tu adalah dalam keadaan kadang-kadang kita salah langkah, ada tu dalam keadaan salah kajian kita. So daripada kesilapan tu kita jadikan sebagai panduan dan kita tak putus asa, kita betulkan balik dan terus untuk buat pelaburan dengan baik. So bila dapat keuntungan daripada pelaburan, contohnya ada satu rumah tu dekat Kelana Jaya, kita panggil tu sebagai Shang Villa Condominium. So dapat jual masa tu lebih kurang untung dia 80,000. So bila dapat buat duit sebanyak tu, so seronoklah kita, macam-macam masalah kita boleh selesai, masalah hutang yang kecil-kecil semua kan. Kemudian kita boleh bantu orang. So masa tu mak saya terharu betul lah, dalam keadaan yang yalah, saya tiap-tiap bulan kita bantulah mak kita kan, kita bagilah allowance sikit. Tapi dalam keadaan macam mak saya ni, dia suka telefon saudara mara dia dekat kampung tau. So bila dia telefon saudara mara dia kat kampung, so dapatlah kadang-kadang saudara mara yang kadang-kadang kita tak kenal pun saya tak kenal pun, dia saudara mara jauh. So ceritalah masalah kan, ada tu yang sakit, ada tu yang separuh lumpuh, ada tu yang anak dia kena nak masuk pelajar, tak ada duit kan. So sampailah kat dia pun tak boleh tahan, bagi tahulah kat kita kan, bagi tahulah kat saya, boleh tak tolong sikit transfer kat sini, ni nombor akaun dia. Kita pun transfer, nak transfer berapa mah? Transferlah 1,000, keluarga ni 1,000, keluarga ni 1,000, keluarga ni 1,000. Dia bagi 3 nama masa tu kan. So kita pun transfer. Yelah, alhamdulillah lah, pasal kita ada kelebihan kewangan tu kan, kerana hasil buat pelaburan tanah, kita pun transfer. So bila transfer tu bagi tahulah mak saya, dah transfer dah mak. Lepas tu dia pun call orang tu. Orang tu pun menangis kan, bagi tahu dia kata walaupun kita saudara jauh tapi bantu tu macam level-level adik-beradik tinggi macam tu lah. Dia kata adik-beradik sendiri pun tak banyak tu boleh bantu kan. Yelah, ikut keadaan kewangan masing-masing kan. So daripada situ mak saya pun call. So dia betul-betul menangis lah. Dia kata orang tu punya sedih kan, punya nangis dalam telefon. So itu pun jadi macam satu kekuatan lah. Dengan ilmu, dengan pengalaman yang Allah pinjamkan dekat kita ni berpeluang. Bukan sahaja untuk fokus pada keperluan keluarga kecil saya, tapi rupanya Allah boleh bagi peluang pada kita untuk jadi orang yang manfaat lebih daripada itu. Kita boleh bantu adik-beradik kan, lagi-lagi dalam suasana yang 2019, 2020, malahan sekarang 2021 pun ramai bisnes, banyak bisnes terjejas kan, bermula daripada lockdown, PKP sebagainya kan. Yalah, bisnes terpaksa tutup, ada pekerjaan terpaksa berhenti, BSS semua tu. So somehow kita boleh tanya khabar mereka kerana kita ada kelebihan kewangan tu. So kita boleh bantu. So dekat situ ya kita rasa nikmat sangatlah dengan pelaburan hartanah ni, dengan ilmu, dengan juga pengalaman yang kita ada dengan pelaburan tu. Kita dapat jumpa deal-deal yang bagus yang kita boleh buat duit. So alhamdulillah. So dilihatkan daripada keseronokan lah, maksudnya
tangisan ibu saya tu menjadi kekuatan lah untuk kerja kuat, untuk sentiasa mengkaji, untuk sentiasa rajin baca buku. So sonok lah, lain kali dia ada dia call orang ke apa semua minta tolong, jadi kita pun boleh sambut kan. So inilah biasa kita cakap, kalau dalam keadaan kalau ada duit aku mesti tolongnya. So alhamdulillah kita ada duit tu. So bila orang minta tolong tu kita sambut terus. Maksudnya betul-betul dalam keadaan kita nak sentiasa untuk memberi manfaat pada orang. Sebab tu daripada situ tuan-tuan puan, saya lihat bagaimana ada yang dalam keadaan yang mungkin tersalah buat pelaburan, mungkin tak tahu bagaimana nak mula melabur, nak buat persediaan kewangan. Ada tu yang mungkin nak melabur tapi dalam keadaan yang hutangnya yang terbeban kan. So saya lihat ini adalah masalah-masalah yang dan cabaran yang biasa yang dihadapi oleh orang ramai dalam nak buat pelaburan tanah. Okay, thank you very much guys kerana sudi dan terus bersama dengan saya Herman Taib dan juga bersama dengan Abang Ishak kita untuk terus berbicara, terus berbincang, terus untuk bualkan tentang semua sudut tentang lelong. So tadi kita dah selesai bang, kita dah boleh katakan selesai tentang kenapa satu hartanah tu dilelong, dan sekarang ni saya nak masuk dari sudut proses pula. Kan, sedikit lah kita masuk proses. Maknanya sebelum sampai ke Dewan Lelongan kan, dah ready untuk mula buat iklan apa semua, apa proses yang bank ataupun pejabat tanah akan lalu untuk melalui proses lelongan tu? So kalau proses dia ada 3 lah. 3? 3. So macam Tuan Herman pun tahu kot kan, kita sebagai pelelong kita tahu dia ada sebelum, semasa dan selepas. Ya. Kan? Sebelum hartanah tu nak dilelong, macam kita cerita awal tadi, dia ada proses dia lah. Maknanya pihak bank kan akan mengarahkan lawyer dia lah, kan, untuk berhubung balik dengan borrower, kan, melantik valuer, kan, untuk buat. Yalah, bank tu kan? Lawyer yang sama lah kan, mula hantar surat saman lah, reminder, letter of demand dan sebagainya. Tengok-tengok senyap, tak respon. Tukar alamat pun tak beritahu. Yalah, betul. Ini sebelum lah. Maknanya sebelum ni adalah proses hearing. Kan, dia panggil-panggil semua tu. Sampai kemudian tadi apa bang, dia lantik seorang penilai. Kan, seorang penilai, valuer untuk buat penilaian terhadap tanah tersebut. So penilaian harga reserve kan. Setengah orang confuse. Harga reserve tu siapa yang tetapkan? Kan, setengah orang, kebanyakan orang cakap bank. Kan. Sebenarnya salah. Sebab harga reserve tu value yang tetapkan. Kan, sebab bank akan untuk lelongan pertama lah. Kan. Biasanya dia akan follow harga market value atau betul. Kan. Seterusnya tu depend on budi bicara bank lah. Dia nak sengaja orang cakap okey, lelongan kedua dan seterusnya kena drop 10%, 10% kan. Tak semestinya. Kan, itu atas budi bicara pihak bank lah. Tapi normally orang kata apa, market practice dia lelongan kedua, kalau lelongan pertama tak ada pembida, terus dia jadi jatuh 10%. Tapi bukan satu kewajipan untuk jatuh 10%. Kewajipan. Ada berlaku tak dia jatuh 30%, 40%, ada tak? So dia ada juga. Ada. So dia atas budi bicara bank lah. Dia macam yang first round tu dia kasih chance untuk market value. Tak ada orang respon. Okey, dia nak cepat, dia turun terus 30%. So boleh dia nak cepat tu sebenarnya dia nak trigger public je. Kan, contohlah rumah flat dekat Bukit Buntung kan. Okey lah, masa first lelong 60,000. Tak ada orang datang. Next lelong dia letak 30. Kan, masa tu semua dapat perhatian lah, 20 orang kan. So end up lawan sampai 70,000. Itu pandai bank lah. Dia pandai bank pun dia lelongan pertama 60. Lelongan kedua tu jatuh 30. Habis semua. Pencinta lelong semua dapat perhatian. Habis 20-30 orang masuk. 20-30 orang semua nak fight. Sekali fight bida tengok dia 70,000. Banyak kes macam tu lah. Yalah. So, saya setuju kat bang. Pasal apa? Bila valuer kan, dia value satu property untuk dilelong tu, dia akan advise dari segi dua harga. Kan, the market value dengan for sale value. Dengan juga for sale value kan. Maksudnya kalau jualan paksa, jualan secara lelongan, berapa advisable price yang sesuai yang kita boleh takkan sebagai reserve price. Okay, nice.
Okey bang, jom kita masuk kepada settle lah. Maksudnya semua dah mula faham bagaimana satu hartanah tu sampai ke Dewan Lelongan. Kan, yang mendapat perhatian ramai pelabur lelong. Okey. Antara cabaran lah bang, kita cerita dulu lah sebelum saya nak start buat bank draft. Kita dah masuk sebagai ni lah, potensi kita sebagai pelabur kan. Apa cabaran dalam dunia hartanah lelong ni? Okey, cabaran yang paling kritikal lah. Sebab kita nak orang beli hartanah lelong. Tapi kita risau pinjaman dia lepas ke tak. Okey. Itu paling penting lah. Sebab dalam lelong tak ada istilah gagal dalam meminjam. Ya. Sebab bila kita dah menang 10%, kita kalau gagal meminjam, forfeit. Profit terus Forfeit terus. Oh ya. Itu priority pertama Priority pertama. Maksudnya sebagai pelabur lelong ni, kalau kita nak masuk, nak berminat kan, nak buat kajian handsome satu deal tu kan. First kali sebelum berani pijakkan diri, malah sebelum berani buat bank draft kan. Sekarang kita nak masuk lelong kan, kena prepare 10% bank draft of the reserve price kan. Betul. Itu arahannya kan. So sebelum masuk tu make sure kita ada buat sedikit checking lah. Pada pandangan abang, apa nasihat kepada katalah orang biasa kan? Macam mana dia nak tahu loan dia boleh lepas ke tak? So kalau boleh, yalah dinasihatkan lah, berhubung dengan ejen lah. Kan, sebab saya tengok kebanyakan yang membeli hartanah lelong tanpa menggunakan ejen banyak hadapi masalah. Saya pun mendapat juga panggilan, ada yang dapat yang memohon pertolongan. Dia dah beli. Dia dah beli tapi minta tolong untuk uruskan benda-benda ni lah. So alhamdulillah ada yang dapat diselamatkan dan ada yang tak dapat diselamatkan. So saya bagi contoh satu hartanah dekat Kelang. Pembeli ni mungkin dia ada membaca ke apa kan. So dia pergi sendirilah. Rumah apa? Harga rumah semi-D, rumah yang dah abandon. 450,000. Oh, menarik ya. Menarik. Dia ni sangat menarik. Cuma pembeli ni dia dah menang. So dah bank draft dia buat 45,000. Dan bank draft tu untuk masuk lah 10% sebagai syarat sah masuk Dewan Lelong. So happen that dia mohon pinjaman. Tak lepas. Sudah. So dia call saya lah. Cik Syak, saya dah beli rumah ni. Saya dah check pinjaman banyak bank tak lepas. Boleh tolong tak? Saya cakap tak apalah. Bagilah dokumen apa yang ada, saya check balik. So memang tak lepas. Mana Abang Izzat try apply bank pun tak lepas. Saya dah try very hard. Macam-macam cara lah kan kita nak bantu kan. So saya bagi tahu. Ini lelongan pejabat tanah. Pejabat tanah Kelang. 120 hari. 120 hari. Saja. No extension. Tak ada extension. So saya cakap macam ni lah tuan ada option untuk beli cash tak? Tak ada, dia cakap. Ada 45,000 tu ya. 45,000. So saya cakap macam ni lah. Agak susah lah kan. Agak susah. So memang betul lah. So 120 hari dah habis dan 45,000 gone. Yalah, pasal itu adalah apa yang termaktub dalam kita panggil sebagai syarat-syarat jualan tu kan. Dalam memorandum jualan dah bagi tahu secara jelas, bank pegang melalui lawyer dia 10% tersebut. So awak ada 120 hari untuk usahakan baki. Tak kisahlah cash ke, loan ke, nak pinjam ke, nak kumpul fund ke, pandai-pandai. Tapi tak berjaya bang Tak berjaya. Itulah saya cubalah, tak kisahlah dapatkan nasihat kedua lah. Maknanya kalau kita dapat maklumat tu melalui bacaan ataupun kawan-kawan, cuba dapatkan nasihat daripada pakar-pakar lah kan. Orang-orang yang dalam hartanah kan, tak kisahlah saudara ke ejen ke apa kan. So untuk mengelakkan benda ni lah, kita punya duit 10%. Masuk siap sujud syukur dalam dewan tu kan. Maksudnya dia menang. Reserve price dia menang. Dia menang reserve price. Reserve price 455,000. 450,000 dan 45,000 dan waktu sekarang ni. Alamak, jangan kata 45,000 bang, 400,500 pun kita rasa kan, besar lah dalam bank duit sekarang. 45,000 saya kesian. Dan ada juga kes yang dekat Seremban, dua hartanah kan. Pembeli ni macam tu juga. Dua hartanah? Dia dua orang lah. Dua kisah berbeza lah. Kisah berbeza lah. So dia orang beli, and then what next? Lepas dia menang tu, what's next dia tak tahu apa nak buat. Mungkin buku dia sedang tu je kata. Ataupun sampai situ je cikgu dia ajar. Cikgu dia meninggal. So what's next? What's next dia panggil saya tu, dia call.
Dah 2 bulan berlalu. Selepas 60 hari. Mana dah 60 hari. Ya, ya. Saya cakap macam ni lah. Kerja apa? Dia cakap kerja kerajaan. Okey. So maknanya dia beli, tak silap saya masa tu, lelongan LPPSA. So Okey. kalau kerja kerajaan boleh mohon pinjaman LPPSA. Baik. So saya panggil lah pegawai ataupun ejen yang buat loan LPPSA. Okey. Sahabat kita jugalah, mungkin semua ejen kenal. Dengan lawyer sekali. Cakap okey, boleh buat tak? Dia tengok-tengok boleh buat. Dan alhamdulillah lagi 3 hari nak due, loan disburse. Ini mengejar tau. Tiap 2 hari, 3 hari saya follow up dengan pegawai LPPSA, dengan lawyer kan. Sebab kita nak membantu. Yalah. So yang seorang lagi pun sempat diselamatkan. Itulah nasihat saya. Tanah lelong ni jangan pandai sendiri lah. Yalah. Kan? Dia bukan satu gelanggang yang boleh main try shot sendiri pergi try, tak boleh kan. Dia berbeza dengan subsale bang kan. Subsale kita letak deposit berkenaan rumah kan, dia ada syarat situ. Subject to loan approval. Kan, kalau loan tak lepas, kalau tak approve kita refund balik lah kan. Okey. So maksudnya cabaran ataupun pemahaman persediaan pertama, make sure loan kita Pinjaman. bakal lepas kalau kita menang unit tersebut. Mesti lepas, bukan akan. Wajib Mesti mana kata apa, confirmation dia 200% lepas. Mesti lepas. Mesti kena lepas kalau nak masuk dewan kan, dengan kita punya bank draft tu. Kita memegang risiko deposit. Kan, sebab ini deposit dah termaktub. Tak lepas loan ataupun tak boleh buat settlement dalam masa yang diberikan. Deposit forfeit, settle. Sial lah. No kata apa, no second chance, tak ada. Second chance. Ada situasi tak bang mohon untuk extension apa semua? Lelongan laka ataupun master title. Okey. Itu budi bicara bank lah. Budi bicara bank, tapi bank meletakkan penalty, dia ada charge dia juga. Ada charge dia for the extension. Tak silap saya 10% annually lah. Wow. Kan daripada harga yang kita so beli. 10% tu setahun kalau lambat. Bahagi 365, kira lah berapa hari lambat tu. Itulah interest harian dia kan, penalty harian dia tu. Dia kalau kita ada, katalah macam kita bang lain lah kan, dalam dunia kita, dalam dunia ejen hartanah, pelabur, banker, lawyer ni semua kita punya sahabat baik. Kan boleh lah kalau ada orang ada kenalan macam tu, tak apalah kan. So tapi kalau bagaimana minimum advice bagi mereka yang solid ni, tak ada kontak apa semua, tak ada kawan, tak ada apa semua. Boleh tak kalau kata dia nak pergi bank kan, awak tolong tengok saya punya bakal loan ni, boleh tak? Itu cara yang terbaik lah kan, cara terbaik. Satu lagi, yalah sekarang ni kita zaman media sosial, ilmu-ilmu ni nak dapat banyak kan. Betul. Macam Cik Herman pun ada juga yang provide adalah program-program, seminar, program, video kita buat kan, semua buku-buku kan. So bolehlah membaca atau melanggan ke apa kan. So dapatkan sedikit, kalau boleh surface lah ilmu ni kan. Betul. So jumpa bank tu memang penting lah kan? Sebab kita kena tahu. Dan satu lagi, jangan menipu lah dengan pihak bank. Kebanyakan menipu. Bank tanya gaji apa? 10,000. Ada hutang tak ada? Awak tengok muka saya ada hutang ke? Tak ada. Bayar cantik. Yelah, itu maksudnya dia macam kata apa, a mild screening, a light screening. Bank pun tak adalah tengok dokumen. Betul kan? Dia tanyalah soalan-soalan DSR tu kan, maksudnya income berapa, komitmen berapa, ada ruang sikit nak beli rumah apa, 500. Soal lepas-lepas boleh. So kejujuran tu penting lah. Kalau biasanya kalau pihak bank ataupun pihak ejen pun, kita tak maksa orang beli kan. Kalau ada masalah, mungkin ada sikit sangkut bayar pinjaman dan sebagainya, mungkin kita advise untuk mencantikkan balik profil kan. So mungkin ambil masa lah, mungkin setahun 2 tahun lagi tak boleh apa, terlepas lah. Unit tu pun tak apa, ada je nanti unit akan datang nanti kan. Yang benda takkan habis pun. Takkan habis, makin banyak lagi ada betul. Kan unit-unit tu kan. So itu cabaran pertama kan. So sebagai panduan, siapa nak masuk dalam pelaburan hartanah lelong, yang nak baru berjinak, baru nak bertapak, baru nak mulakan langkah, first things first, make sure kita selalu buat financial check up. Kan, check kita punya loan, wajib boleh lulus kalau kita menang tu. Wajib. Cabaran kedua bang? Cabaran kedua, pemilikan kosong. Kan, ini memang standard lah. Ini memang satu tajuk yang semua orang kena dengar betul-betul. Kalau tengok video ni sambil menyalin, salin betul-betul. Isu cabaran nombor 2, kita membeli satu rumah lelong yang ada 2 hamba Allah ni. Sama ada pemilik ataupun penyewa.
Okey bang, silakan. Abang dulu. Macam mana bang? Okey, pemilikan kosong memang satu benda yang lumrah lah kan. Ya. Maknanya siapa-siapa yang terlibat dengan pelaburan ataupun pemilikan hartanah lelong ni akan hadap lah. Ya. So kalau beli rumah tu kosong, boleh kira rezeki kan. Ya. Rezeki lah. Bertuah sangat, Rezeki bertuah sangat. So biasanya kalau ada penghuni sama ada penyewa ataupun pemilik, memang ada masalah. Ya. So masalah yang pertama, kita nak minta dia orang keluar secara baik lah. Kan. Ini masalah lah. So ini memang asam garam pengalaman asam abang garam. lah. Pengalaman saya pernah dihalau oleh gangster. Ya. Dia tak tahu apa Izzat lagi gangster kan? Pernah dihalau oleh gangster. Oh, ya? Saya seorang, gangster 10 orang. 10 orang? Kan. Kita Ma, nak bagi notis je. Ha. Tapi owner tu kebetulan dia ada rekod jenayah dan dia ada kawasan tu gangster kan. Ya. So dia Dia pula kawan gangster. dia Dia, halau dia, saya lah. dia panggil kaum semua. saya lari lah. Ya. Lari. Lari tu. Lari? 1 lawan 10 bang. Orang kata apa kalau nak gaduh ni 1 lawan 1 lah. Ya. Dia 1 lawan 10 ni gajah pun mati kata. Jahanam. Tak gentle, tak gentle. Kata. Kalau 1 lawan 1 lebam tu tak apalah. Kan, mana Dia fair lah kan. fair Puas hati lah kalah pun kan. So saya bunuh lah. So saya yang tu saya terpaksa dapatkan court order ataupun perintah mahkamah. So dia pemilikan kosong ni kita jangan sampai court order sebab court order another cost. Okey. Sekarang ni court order, kalau tanya rakan-rakan peguam yang buat litigation kan, 15,000 tak lagi. Iya. Maaf. Cap-cap. Ya, menang lelong tu dah seronok dah. Alamak ai, sekali kan. dia punya kos tepi yang datang mengejut ni kan. Ini kalau nak cerita surprise kos inilah contoh ni kan. Ni Surprise, saya tak tahu. Tak Datang- boleh nak jangka benda tu. Datang tak dijemput. Okey, So kalau boleh lah kan, kalau yang beli sendiri lah kan. Kalau guna ejen tak apa, ejen tolong semua kan. Yang beli sendiri ni jangan cepat teruja lah. Kan contohnya dah menang rumah lelong ni. Wow, esok reserve nak price. tengok kan. Reserve price pula tu kan harga 30% below market contohnya kan. So cepat-cepat kita pergi bagi tahu orang yang duduk tu cepat-cepat keluar ke apa kan. Itu salah satu yang salah lah kan. Betul. So apa yang perlu buat kalau kita menang rumah lelong yang penting kita secure dulu part kita lah. Official di pinjaman. Ya. Kan. Itu Maksudnya buat kerja kita dulu. buat kerja kita dulu. Tak payah sibuk nak suruh orang keluar lagi. Kita buat kerja kita dalam masa 120 hari tu. Itu Okey. kerja kita lah. Okey. So pinjaman, tukar nama dan sebagainya, biar nama kita ada dalam geran. Kan? Bila kita nak pergi berbincang dengan penghuni rumah lelong ni sama ada owner ataupun penyewa, senang. Ya. Kan? Ya. Kita tunjuk kat dia, okey, rumah saya dah beli 3-4 bulan yang lepas. Dan dah jelas pemilikan dalam saya. pemilikan dah saya, pinjaman semua dah jelas. Nah, ni geran. Dah ada nama saya. Okey, sekarang saya nak bincang balik macam mana proses untuk berpindah keluar lah. Okey. Biasa 4-5 kali jugalah. Ya. Bukannya straight to the point, okey, hari ni beritahu esok pindah. Tak ada. Sebab kita kena faham orang yang rumah kena lelong ni actually ada masalah kewangan lah. Masalah kewangan dia pun tak suka. Betul, dia pun dan tak kalau suka. boleh dia nak duduk situ lagi kan. Satu lagi kalau boleh dia pun tak nak suka privasi dia diganggu. Ya. Contohnya duduk kejiranan yang Elit sikit lah kan. So kadang-kadang nak jumpa dia pun jangan jumpa kat rumah. Pergi jumpa restoran ke apa, bincang elok-elok. Okey. Tak payah bisi-bisi kan, kacau-kacau. Ada orang macam tu. Yelah, malu lah juga kan. Yelah. So orang yang ada masalah ni kita jangan menambah masalah. Itu saya punya style lah kan. So apa yang saya buat, kita bincang-bincang. Dia punya mukadimah lah kan. Mukadimah tu bincang lah. Okey, macam ni. Okey, apa solution yang terbaik? Ya. Kan. Contoh yang terbaru, saya jumpa yang makcik umur 70 tahun lebih lah. Oh ya, saya ada baca abang tulis tu. Itu macam Agak syahdu jugalah. Yelah. Sebab dia menangis-nangis kan, anak Dia duduk seorang kan? duduk Kisah dia kan? Dia ada anak 3 orang, yang mana anak dia pun dah abaikan dia. Alamak. Kan? So dia ibu tunggal. Ya. Rumah dia lelong dan dia tak dapat apa-apa notis, saya tak tahulah kan. So Rumah tu memang nama dia? dalam SMP ada nama dia. Tapi loan
dia loan atas nama arwah suami lah. Mana arwah suami Okey. dah 5 tahun lepas. Okey, dia join loan dulu betul ke kawan? Okey. Ataupun third party loan kot. Tu pakcik loan lah. So So saya jumpa makcik macam ni lah kan. Saya tak adalah ini Abang Ishak pergi jumpa tuan rumah tu dalam keadaan semua kerja dah selesai. semua dah selesai. Loan dah disburse, hutang bank lama pun Ini dah settle. Belian Oktober tahun lepas. Okey. Sekarang ni dah nak masuk Oktober. Ni dah tahun dah ni. Kan maknanya kita buat kerja kita lah. Tukar Ya. nama ni kebetulan pemaju PKNS. Tuan memang tahulah. Alamak. Itu salah satu developer yang kalau saya ada peluang nak beli rumah macam tu kan, cuba elak lah kata. Betul kan. Perumah dia punya tempoh tu. PKNS. So saya jumpa makcik tu, saya cakap macam ni lah makcik. Saya tengok baki pinjaman sikit je. Rumah di Lelong harga tinggi. Okey. Yang mana bahagian makcik ada lah. Ya. And then dia pun okey, alhamdulillah dia pun bekerjasama lah. Dia cakap tak apalah nak. Dia cakap makcik pun tahu dah bukan hak makcik. Dia cakap kan mungkin bagi masa makcik dalam sebulan lah. Okey. So mungkin makcik akan berpindah. Ada jiran-jiran kan dalam satu taman bagi satu bilik tinggal. Okey. Saya pun kesian lah. Kesian juga kan sebab kenapa dia duduk perlu situ macam lagi tu lah kan? Dia duduk situ lagi Kenapa nak perlu duduk rumah orang kan? Anak-anak ada kan. Ya. Saya cakap macam ni lah makcik. Saya cuba dapatkan baki harga jualan tu. And then portion makcik tu makcik ambil lah. Makcik nak buat apa atas Yelah kalau ikutkan bank patut inform dia lah baki jualan tu kan. Patut bank tapi dia satu makcik. Yelah dia tak tahu apa tak kan. tahu apa kan. Tak ada siapa nak bantu. Nak pergi mana-mana Nak pun kata tak tahu, peguam kan. hubungi pun tak ada apa semua kan. Itu apa yang saya sedang bantu sekarang lah. Okey. So insyaAllah Kalau Abang Ishak cuba nak hubungi lawyer bank apa semua lah nak tengok ke mana duit baki tu. Prinsipalnya banyak ni. Lebih tu mana boleh bank ambil. Betul. Okey. Itu yang salah satulah orang macam tu okey yang bekerja sama kan. Yang tak bekerja sama biasa dalam 3-4 bulan jugalah rumah tu dapat dikosongkan. Ya. Itu pun atas dasar dia pressure kita asyik datang tanya bila nak keluar tu kan. Itu pun dengan harmoni lah bang. Itu Cuba harmoni lah. ini maksudnya satu level sebelum masuk level court order. Ya betul. Kalau dah tak ada jalan sangat dan kita terpaksa guna jalan undang-undang lah. Court order ni yalah sedih jugalah. Pernah ada juga dulu buat lah. Sebab court order ni bila court order siapa yang turun kan? Bailiff mahkamah, polis kan. Dia jadi arahan mahkamah kan, court order jadi kan. Polis datang, bayangkanlah kita duduk satu kejiranan polis datang. Nak buat kita jenayah keluar, apa pula. Jadi yalah. Ya. Kita rasa macam benda tu tough lah. Macam saya pun kadang-kadang ada rasa Yalah bersalah dekat syahdu situ. jugalah kan kita. Rasa bersalah kat situ lah. Betul. Tapi yelah dalam keadaan kita rasa syahdu, tersentuh, rasa bersalah tu, nak buat macam mana memang itu adalah hak pemegang gadaian. Membuat kalau katalah abang tak beli pun orang lain yang akan beli. Ya itulah. Selalu saya berfikir nasib saya beli dan klien saya beli. Ya. Sekurang-kurangnya kami masih ada ruang untuk berbudi bicara. Okey, untuk harmoni Setengah orang kan lain apa tak ada. Ya. Dia pergi je awak hari ni saya dah settle esok kena keluar. Yalah. Cara yang agak kasar Yalah, ada yang bawa kena yang hardcore sikit kan. Ada yang bawa gangster pun ada. Bawa gangster Bawa gangster. Okey. Pergi gegar. Alamak. Memang Macam-macam lah bang. macam-macam cara. Ini isu cabaran kalau beli rumah yang ada penghuni. Kan owner lah kan. Kalau penyewa? Penyewa tak ada masalah. Penyewa banyak cakap pula mana kan dalam penyewa. Ibaratkan kau tengah sewa rumah aku sekarang benar kan? Nyewa jarang ada masalah sebab dia pun faham. Kadang-kadang okey macam ni tuan. Kalau kita yang jenis investment nak buat sewa kan. Ya. Okeylah awak saya sambung sewa dengan tuan lah dia cakap. Okey. Tapi kalau yalah tengok kita tanya balik lah keadaan sewa kan. Kalau rasa okey kita proceed lah. Kalau tak okey kita bagilah satu tempoh untuk dia berpindah kemas barang kan. Penyewa tak ada masalah. Tak ada sangat lah cabaran dia tu. Jarang ada masalah. Tak adalah kalau cerita awak ni penyewa ke? Saya penyewa. Mungkin paling bising pun dia bising dengan tuan rumah tu lah. Awak tak beritahu pun saya kena nolong semua kan. Biasa. Yang sekadar saya tahulah bang bila saya tak pernah melalui proses tu. Saya selalu menang unit yang kosong lah kan. Kita malah nak bercerita banyak pasal unit banyak. Betul. Kalau siapa rajin macam abang kan yang hari-hari mencari unit, alamak sampai peringkat tak sempat nak respon lah. Terlalunya banyak good deal dalam dunia lelong. Okey, kalau yang saya tahu tu, kalau proses saya borak dengan lawyer kan, dia kata apa? Yang first
kita settle dulu kerja kita. Macam abang cakap lah. Betul. Kan sebagai seorang pemenang, pembina yang berjaya, okay, selesai loan, because kita bila menang ni kita baru menang 10%. Betul. Kita baru menang 10%, bukan kita pemilikan hanya penuh lagi. 10% je, betul. Kan hak kita 10%, kita belum selesai 90%. Malahan dia masih lagi milik bank yang lama tu lagi. So bila kita dah settle, loan semua dah settle, so biasanya kalau kita minta tolong lawyer pun buat secara undang-undang, dia akan isu yang pertama LOD, Ya, betul. letter of demand dulu. Betul. Kan maksudnya demand dia untuk keluar, because why, somehow mengikut undang-undang ini dah jadi pemilikan kita lagi Betul, lah. betul. So at least dia kata kalau level-level tu tak mahal sangat lagi lah man, Betul. LOD lah kan. Tapi the best part is always communication lah. Betul. Pergi bincang dengan pemilik tu, pemilik sebelum ni kan, minta jasa baik untuk dia keluar cara baik. Betul. Kalau tidak, kita bagi tahu lah, kalau tuan tak keluar pun macam mana tuan kena keluar juga. Betul. Kan, macam mana lama sekalipun tuan cuba bertahan, tuan akan keluar juga. Betul. Kan, so sampai peringkat mungkin Itu yang kata kita tak nak tu sebenarnya. Ya, Kan? ya. Okey, tu cabaran kedua. Kita kena faham cabaran tu. Baru kejap lagi tajuk kita yang ketiga, baru kita cerita pasal macam mana nak lihat potensi dalam satu lelong. Okey, yang ketiga bang? Yang ketiga dari segi hidden cost lah. Kan, hidden cost okey. kan. Sebab Hmm. kadang-kadang kita beli, Hmm. kita tak jangka kos yang datang. Ya. Kan? Ya. Contohnya kalau kita beli satu hartanah yang master title, kan, mungkin benda lelong kan, benda-benda kadang-kadang kelang kabut kan. Hari ni dapat good deal, esok nak masuk lelong, tak sempat nak check. Kan? So sama ada beli sendiri ataupun investor yang beli, so kita masuk kan, menang. Happen that bila check okey, pemaju dah bankrupt kan. So nak kena lalui proses insolvency, Yeah, kan, regulator dan yeah. sebagainya kan. So hidden cost ni yang mencabar lah, kan, actually kepada siapa-siapa yang tak ada pengalaman lah. So macam saya ni alhamdulillah kan, kalau tak sempat pun kontak ada lah, kan. Atau macam nak check maintenance apa semua over the phone je lah. Kita boleh okey. check kan, sebab Okey. most of JMB kita ada kontak. Okey, Kan, kita okey. simpan je kan. Dan biasanya tak masuk dalam bayaran purchase price kita tu maksudnya kita tu tak ada tunggakan apa Ada semua ni setengah sampingan. bank dia cover, ada setengah tak. Okey. So kena faham lah. Itu cabaran yang kadang-kadang kita kena hadapi lah. Macam saya yang macam jadi ejen pun kadang-kadang terlepas pandang. Oh ya. Terlepas pandang sebab kadang-kadang kerja Yalah, dia melibatkan masa, speed masa tu kan. dia tu kan. Hmm. Jadi benda tu kalau boleh lah, nasihat saya, nak beli rumah lelong make sure murah. Dia Kan? kena super murah. Kena super murah. Dia tak boleh murah biasa-biasa kan. Kan biasa-biasa. Sebab dengan kos-kos yang kita tak jangka ni, so akan menaikkan sikit kita punya bebanan lah kan. Jadi kita beli mahal balik lah. Okey. Tambah-tambah kos kan. Yang tu yang Market value 500. Menang 300. Menang 300 reserve price kan. Oh zonok. Habis cerita lah naik Facebook semua kan. Dapat good deal kan. Lala tengok dia punya tunggakan JMB 120. Tu dia. JMB takkan release selagi tak bayar. Betul. Memang demam. Kena pula kena bayar cash. betul. Itu cabaran yang ketiga lah. Yalah. Yang Yang tunggakan apa lagi bang? Kalau nak cerita yang kalau kata banyak. yang tengah tengok video kita ni kan bang kan. Yang dah mula nak okey, dia pun tulis tunggakan JMB check. Ini yang jenis property yang ada strata lah kan, yang ada JMB. Tunggakan lain yang kita kena hati-hati? So tunggakan kita kena ada checklist sikit lah. Okey, tunggakan macam cukai pintu, Cukai pintu, cukai tanah, okey. Indah Water, Okey. TNB, Syabas. Lepas tu ada contoh macam unit yang masih dengan pemaju, dia ada apa? Developer charge ke apa. Okey, hutang dengan pemaju ada lagi. Nanti masa nak bagi VP kan ada certain amount yang kita Okey, yang kena bayar, yang bank tak cover tu. Yes. So yang tu pun dituntut oleh pihak pemaju masa kita nak dapatkan dia punya konsen. Okey, masa developer nak release tu. Yes, Okey. dia minta Okey. kita kena bayar. Ha. Lepas tu apa lagi? Insurans kan. So benda-benda macam tu lah. Tapi kebanyakan yang bank cover, cukai pintu, cukai tanah, maintenance saja. Oh, yang lain-lain Indah Water, bil api, air apa semua tu tak cover Yang tu tak cover. Dan terkini, Selangor untuk apa yang tu? Syabas Syabas Selangor. Selangor kan. Syarikat Bekalan Air Selangor. Air Selangor sekarang tunggakan dia tak wave.
Maknanya dulu kita nak pergi tukar nama, Okey. kan, kita tak perlu bayar apa-apa Itu hutang yang tutup lampau, akaun lah kan, itu cerita ni. kan dia minta kita bayar. Ya. Ha. Kita menang lelong ni. Jangan elong. Kisah orang lama tu kita kena tanggung. Kita kena settle air. Iya. Saya dah banyak mengadap lah. Jadi untuk unit komersial lah. Kan, kalau residential ni tak banyak kan. Okey, Kalau komersial charge dia lain. Yalah. Kadang-kadang Pakai tak pakai dah RM36. Kadang-kadang tunggakan tengok air saja berbelah ribu. Berbelah ribu lah. So kalau TNB okey, dia boleh masih wave lagi. Okey. Air untuk Selangor saja. State lain Ini okey. terbaru Terbaru. Yalah, kalau TNB tu consider tutup akaun lah kan. Saya buka akaun baru. Masuk deposit baru settle. Okey. Untuk Selangor sekarang kena bayar. Okey. So maksudnya at least sebelum berani nak pergi bidder, nak buat bandra apa-apa semua tu, kena ambil signal-signal tunggakan ni dululah. Okey. Nak check tu bang kena buat sendirilah Yalah, kalau nak beli sendiri buat sendirilah. Kalau ada ejen, kalau macam Abang Isak dah biasa, seorang ejen lelong ada kontak-kontak apa semua. Macam saya ni kontak dah kebanyakan dah ada lah kan. Okey lah, hello je lah Halo je. Bagi tahu unit kan. Kita tulis je kan. Okey. Macam tu je lah. Yelah, dan persediaan tu sangat wajib penting. Betul. Pasal dia melibatkan kos. Betul. Itulah nanti kemudian tak ada duit nak bayar, tak boleh buat pindah bilik. Betul. Developer tak nak release, tak nak bagi konsen. Betul. Kan? Okey, itu cabaran yang ketiga. Maksudnya tunggakan yang perlu kita ambil tahu. Cabaran yang keempat bang? Cabaran yang keempat kalau Pada saya cabaran keempat ni yang satu benda yang orang kena belajar. Orang kena tahu. Kalau siapa nak main lelong, ini satu tajuk penting, iaitu caveat. caveat. Kan? Kan hartanah ni dia kita nak faham caveat ni apa tau. Caveat ni dia ibaratkan satu mangga yang ada orang letak dekat rumah kita. Kan mangga dia letak kat rumah kita tau. Caveat ni. Kunci dia pegang. Kunci dia pegang. Dia bukannya ambil alih rumah kita. Betul. Kan atas sebab dia ada kepentingan dengan kita. Kan dia adalah satu instrumen yang dibenarkan dibuat di pejabat tanah untuk letak mangga dekat rumah kita. Kalau kita nak buat apa-apa urusan, kena buka mangga tu dulu. Itu maksudnya nak senang faham caveat lah. Kan orang yang dulu owner dulu kan, dia pinjam duit kan, contoh dia pinjam dengan kawan dia. So kawan dia kata untuk keselamatan security dia, aku caveat rumah tu. Betul. Kan senyap-senyap dia caveat ataupun secara terang-terang dia caveat, tak ada masalah pun. So bila caveat tersebut ada, sekarang rumah tersebut kena lelong, dengan caveat-caveat kita kena layan. Betul. Kan? Memang caveat ni kalau saya yang terkini 4 bulan lepas lah, beli shop block ada caveat. Shop block ada Shop caveat block ada caveat. Shop block tu pemilikan individu ke company? Company. Oleh caveat company Yang caveat tu dia punya relatif lah, maknanya board of director dalam tu kan. Ada isu dalaman lah ni Okay. So happen that saya tanya buyer tu okey lah, dia cakap dia boleh bayar cash dan buat loan. Happen that kita buat loan dululah kan. Cash kita tunggu last minute, kalau tak boleh remove kita masuk settle cash. So apa yang kita perlu buat dalam rumah tu ada caveat. Yang pertama, beli caveat search. Caveat search Okay. Buat carian dulu. Buat carian caveat search dalam RM90 dah. RM90 dalam masa seminggu 2 minggu dapat lambat sikit lah. So daripada situ kita tahulah history kan, siapa yang masuk caveat, kenapa dia masuk caveat. Kita buat carian carian personal, carian persendirian dengan caveat search lain bang Lain. Oh lain. Okey. Bila kita buat carian persendirian kan RM30 kan. So akan keluar lah kalau ada caveat. Dia bagi tahu je. Tapi siapa yang masuk caveat, history apa semua kita tak tahu. Oh dia bagi tahu je. Hartanah ni ada caveat. Ada caveat dan siapa yang masuk caveat. Nama sikit. Nama. Okey, detail dia tak ada. Dia punya detail tak ada. So kita kena panjangkan lagi carian tu dengan namanya caveat search. Okey. Belilah. Okey. RM90. RM90. Okey, pejabat tanah yang lelong tu lah. Okey. Unit tu lah. Pada RM90 tu kita boleh tahulah okey. And then kita panggil lawyer lah. Kan? Kalau lawyer okey yang buat litigation, dia cakap kalau caveat sekian-sekian macam ni mungkin sempat dalam masa 1-20 hari untuk sambil-sambil lah. Sambil-sambil loan tu jalan. concurrent lah. Okey. Concurrent. So happen that yang saya beli yang shop block ni cepat. Okey. So caveat tu tak kuat sangat lah. So Tuan Aiman pun tahu caveat ada apa? 3 kan. So caveat yang paling tough adalah caveat pendaftar. 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 Kan?
sorry, bukan pendaftar, pemegang gadaian. Okey. Caveat pemegang gadaian dia panggil apa, lien Lien holder caveat. Yes. Ha. Ini paling susah. Ya. So kalau boleh buat carian lah. Saya pernah satu beli tanah dekat Bali. Tanah 15 ekar. Oh, besar. Besar. Boleh lelong 180,000. Alamak ai. Handsome betul. Melompat je. Oh. Kan tanah dah ada sawit, dah ada getah, dah ada apa pisang semua kan. So tanah ni sebelum cantik lah tanahnya. Kebun lah asalnya. Kebun. Okey. Tanah ni diusahakan oleh Fekra. Okey. Fekra. So masa beli tu, tanah tu tanah Fekra kah? Tanah orang, tanah individu. Okey, dia bagi diusahakan Fekra yang untuk manage, okey, kan? faham. So masa beli, ini cerita orang cakap kita last minute kan. Buyer pun okey lah, beli cash pun tak payah pening lah kan, beli cash ada caveat langgar je lah kan. So bila beli, settle semua buat dia punya baki harga belian tu. Kita nak buat tukar nama lah. Okey. Cek ada caveat lien. Oh, okey. Fekra yang letak. Okey. So Fekra tuntut dia punya kos untuk dia membangunkan tanah tu. Oh. Memang kena bayar. Ya. Memang kena bayar. Okey. Tapi kos dia membangun tanah tu 3 juta. 18 ekar tu? 3 juta? 3 juta. Menang 180. Tapi kita dapat berbincang dan dia minta 30,000 je. Mungkin dia dah ambil hasil lama kan. Okey. So kena bayar lah. Okey. Ini caveat yang nak tak nak kita kena hadap caveat dia ni. Kalau caveat yang biasa-biasa tu, caveat persendirian apa semua tu. Court order remove tak ada per cost. Okey. Kan kita bayar kat lawyer je lah kan. Lawyer buat kerja. Cuma kalau caveat lien ni terpaksa membayar kepada parti yang masukkan caveat tu. Oh, maksudnya darjat dia agak besar agak kan berbanding dengan caveat pendaftar kan. Ya, jangan main. Lembaga hasil. Yelah. Itu pun kena settle. Yelah melalui caveat pendaftar lah kan. Yes. Okey. So, yang ni kena hati-hatilah kalau boleh. Kalau ada duit banyak macam mana pun kalau boleh jangan hadap lah. Ya. Jangan hadap. Sebab Yelah kena kalau Fekra stand 3 juta aku dah beli kau punya okey lah. Kos tu, table cost. Bagi kos tu. Ya. Tengok orang baca banyaknya daripada scratch dia bangunkan ladang. So maksudnya erti kata lain Fekra ni dia ambil tanah bukan dia beli pun. Bukan dia bagi loan pun. So dia jadi macam pemegang gadaian perjanjian. Yes, betul. Awak janji nak bagi tanah tu untuk Fekra uruskan. So dia jadi tanah tu semula sebagai dia punya gadaian tu kan. Betul. Dan dia dapatlah hasil. Dia dapat hasil. Okey. Cumanya dia dapat hasil dia tak bayar bank. Dia punya loan dia kena lelong. Betul. Okey, caveat Tapi caveat personal ni bang, last kali pasal caveat Caveat personal ni macam mana kita nak tahu siapa yang caveat? Melalui caveat search lah. Caveat search. Dalam tu ada nombor telefon, maklumat semua ada. Okey, sebab tu kita buat caveat search. So kita hubungi, kita ceritalah dengan dia. So biasa harmoni tak? Dia ada part yang harmoni, ada part yang tak harmoni. Tapi kalau caveat persendirian ni tak ada susah sangat pun nak remove. Kan? Tak payah jumpa pun tak apa? Tak payah jumpa pun tak apa. Okey. Sebab kita punya kalau beli wall lelong ni, kita dah ada absolute punya right kan? Sebab lelong ni mahkamah yang arahkan kan jabat tanah. Jadi bila dah menang dapat kontrak tu, right tu memang 100% dekat kita dah. Okey. Kan? So, bila nak remove caveat tu mahkamah tengok awak adalah yang berhak. Okey. Kan? So, pasal itulah berjaya membeda. Kita cuba hubungi dia kalau dia mungkin dia nak kontes apa kan. Kalau dia tak respon untuk beberapa hari, dia akan remove je lah. Okey. Biasa berapa kos dia bang? Katalah sampai peringkat melibatkan kita minta tolong. Pasal mahkamah straightforward je. Mahkamah kena bayar juga? Kena bayar. Ya, untuk fee tu lah untuk dia. Berapa? 5,000. 5,000? Bayar mahkamah? Lawyer? Tak, sekali dengan lawyer lah. Sekali dengan lawyer lah, okey. Tapi kalau boleh kita communicate balik dengan orang yang caveat tu dan minta tolong dia remove the caveat kan. Ada tak sampai peringkat dia minta bayaran? Ada? Ya? Okey lah, kasih cincai lah. Biasa berapa? Depend atas seni perbincangan tu lah. Perbincangan lah. So yang tu adalah yang terbaik. Sebab kita tak nak melalui proses yang panjang. Dan masa lagi. Damages lagi, masa tu ada lagi lah. Mungkin kita jumpa dia okey lah. Kita bayar, janji nak bayar sekian-sekian amount. Dan masa 2 hari dia boleh remove kan. Okey. Dah senang kan. Remove senang je. Dia pergi pejabat tanah, isi borang kan. Borang cabut caveat tu kan. Borang untuk keluarkan caveat tu selesai. Okey.
So cabaran ketiga yang kita kena ready, kena faham, iaitu caveat tu. Ya. Okey, cabaran yang keempat bang? Cabaran keempat, dari segi kalau kita beli rumah yang costing rumah yang teruk lah, rumah busuk lah bagi kan. Yelah. Rumah busuk, rumah buruk, Macam-macam nama bang. Macam-macam Rumah nama. buruk, rumah busuk, rumah bangkai, rumah teruk, rumah berantu, rumah puaka. Ini semua kategori yang sama. Betul lah. Kan? So yang ni cabaran juga sebab Ya. kalau kita tak ada pengalaman, agak susah lah. Sebab contoh kalau jadi agent kan, Ya. kita nak advise kat klien kan, okay, beli rumah sekian-sekian dan kos sekian-sekian untuk baiki kan. Katalah kita buat anggaran kan. Tapi kos sekarang kau memang pun tahu barang sekarang Ya. setiap minggu naik kan. Kan? Bukan bulan, bukan tahun tu. Setiap Setiap minggu minggu pening supplier. Betul. Kan? So itu adalah satu agak cabaran lah. Yalah. Bila kita bagi satu harga kontraktor, Ya. kebanyakan kita punya kawan-kawan Yalah. kontak kan. So bila kita nak fitkan satu harga tu, dia tak sampai Ya. kan. Ya. Ada yang lebih tinggi kan. Yalah. Jadi yalah. itu agak mencabar. Yalah. Ya, saya teringat kisah tu. Yang saya ketawa tu, saya teringat kisah kontraktor saya. Saya adalah sikit nak buat renovation kat rumah kan. So dia bagilah harga. Saya kata tak apalah, saya nak fikir dulu. Kau nak fikir dulu kau punya hal, tapi kau kena tahu kalau minggu depan kau setuju, kan kau setuju, harga lain. Dia kata, apa harga lain? Oh, pening man. Harga besi lah especially. Tak kisahlah besi import ke, besi ekspor ke sebagainya kan, besi buatan Malaysia ke tempatan ke, at the end of the day memang tak boleh nak kontrol harga tu. Labor cost pun sama juga. Sekarang Labor kita cost juga. showcase kan foreign punya labor cost kan. Yalah. Dia Cabaran tak masuk kan. Cabaran betul. Sangat mencabar. Itu cerita orang kata apa dari segi polisi apa semua tu adalah satu benda yang kita tak boleh nak kawal lah. Ya. So kalau kata anggaran tu bang, maksudnya kita kena bahasikan berapa bang? Sekarang ni paling basic paling basic 40,000. 40,000 40,000 Itu sekadar kosmetik je tu. Bukan renovation Orang cakap making good. Just to make look good. Orang kata apa, boleh move in. Itu je lah kan. Sekadar orang kata apa, nak buat sewa ke, nak jual balik ke, orang kata apa, in a right condition lah untuk tu. Betul. Okey. Dia satu kita yalah untuk pengetahuan semula. Satu kita kena faham lelong ni, antara kekuatan lelong kekuatan kita panggil nature kekuatan lelong ni apa dia tahu? Iaitu word ni bang. As is, where is basis. Iaitu kita kena faham sebagai pembida yang beli lelong tu, kita pelelong pun bang. Okey, tahniah Tuan Nisa, anda telah menang rumah ni 120,000 dan 120,000 telah dibeli dengan as is, where is basis. Kita kena tekan word tersebut. Betul. Okey, sold 120,000 kan. Orang tu pun semangat dia kan, gelak orang semua. Dengar apa benda lah, besi saja apa benda lah tak tahu. Rupanya dia membawa darjat bermaksud apa-apa hal rumah tu kau ambil sekali. Ambil semua. Tak ada siapa yang akan back key, tak ada siapa yang akan bayar tunggakan, tak ada siapa. Kalau rumah tu tunggakan kau beli sekali. Kalau rumah tu rosak kan, tak adalah dalam keadaan kita pergi rumah tu bang kan, tengok, ui teruk rumah ni, relax cakap owner, telefon owner dulu kan. Assalamualaikum tuan, saya nak tanya sikit lah, dulu saya dah menang rumah tuan ni, rumah ni tu boleh datang back key balik lah. Dia bukan datang back key, dia datang bawa parang pula kan. Aku dah lah kena keluar. Kan, tak ada. So itulah kita ambil kira sebagai 4 cabaran. Ada lagi tak bang yang kita nak tambah kalau sedap ada 5? Yang lain cabaran-cabaran rasanya yalah kita nak buat keputusan membeli hartanah yang betul lah. Okey. Kan? Okey. Setengah-setengah membeli katanya nak melabur kan. Kadang-kadang melebur elok ada lah. juga kan. Yalah. Jadi meratap pula kan tepi tu menyesal. Yalah, pasal daripada cabaran-cabaran tu dia akan datang 2 kos yang sangat ngeri tau. Kos masa. Damages masa ni sakit tau bang kan. Tak boleh nak proceed caveat kan, duit kita dah lekat kan, tak boleh nak aku jual ke, nak handsomekan rumah tak boleh. Lepas tu yang kedua duit lah. Itu nak main lelong ni betul-betul orang kata apa, kalau orang kata apa silat tu memang kena pangkat tali pinggang tinggi-tinggi punya lah kan. Itulah. Kan. Yang kelima saya setuju bang. Yang kelima tu adalah saya boleh letakkan mesti clear dengan objektif. Ya, betul. Dia bukan sekadar seronok nak beli kan, lepas tu tak tahu apa, nak buat sewa pun tidak, nak jual balik pun tidak, nak pindah sini ke pun tidak. Ya apa kau ni, lain macam kau ni, anak Sultan Brunei ke apa, duit banyak betul kata. Itulah kita nak buat pilihan yang betul tu. Yelah, bukan satu ni.
So begitulah abang iaitu kita ambilkan sebagai 5 cabaran famous yang kita dengar sendiri, perkongsian 2 pandangan daripada saya sendiri dan juga Abang Ishak tentang pengalaman kami dalam dunia lelong, iaitu 5 cabaran yang kita kena ambil tahu dan kalau boleh kita panggil sebagai persediaan sebelum masuk Dewan Lelong. Okey. So kalau 5 ni kita dah check, kita dah buat homework dengan baik, bismillah insya-Allah kita boleh masuk Dewan Lelong dan kita masuk ke fasa seterusnya. Baik. So sebelum kita pergi kepada segmen kita yang ketiga, bagaimana nak cari good deal? Ini best kan. Semua dah settle. Yelah bang, orang kata apa, kalau iceberg tu yang bawah ni settle lah dulu. Loan punya cerita, caveat, cabaran apa semua settle. Okey, sekarang ni kita cerita macam mana nak cari good deal. Namun sebelum tu tuan-tuan dan puan, guys, kita rehat sekejap. Sekejap lagi kita akan sambung dalam sesi kita yang ketiga, macam mana nak cari good deal dalam Hartanah Lelong.